Bertemu kembali dalam bab 2 aplikasi teknologi. Hari ini kita akan belajar berkaitan topik 2.2 iaitu reka bentuk mekanikal. Tajuk ini membincangkan maksud reka bentuk mekanikal, komponen yang terlibat dalam reka bentuk mekanikal serta fungsi setiap komponen di dalam sistem mekanikal. Berfokuskan kemahiran lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan hasil analisis kesesuaian komponen yang dijalankan. Turut dibincangkan mengenai penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran 3D dan seterusnya membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah suai. 2.2.2 menjelaskan bagaimana sistem mekanikal yang berfungsi pada produk yang dipilih. Untuk melayakkan anda mendapat TP2, itu tahap penguasaan 2, anda seharusnya boleh menerangkan sistem mekanikal yang terdapat dalam gadget yang anda pilih. Contoh reka bentuk mekanikal produk yang terdapat di sekeliling anda. Pintu pagar automatik, tingkap nako, tingkap kereta. Tingkap kereta boleh digerakkan naik dan turun. Bidai. Bidai biasanya diturunkan sewaktu cuaca panas dan bidai digulung semula ketika cuaca sudah redup. Basikal. Basikal boleh bergerak apabila anda mengayuh pedal basikal. Kasut roda. Kasut roda juga boleh bergerak apabila anda memakainya dan melangkah dengan menggunakan kasut roda. Mesin getah. Di kampung-kampung, jika ada kebun getah, maka adalah mesin getah untuk memproses getah. Pemutar tali pancing, bagi mereka yang suka memancing, mereka akan biasa menggunakan pemutar tali pancing ini. Bagaimanakah sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih? Sistem mekanikal ialah suatu sistem yang melibatkan penggabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Dalam sesuatu produk itu ada beberapa gabungan mekanikal, sistem mekanikal dalam sesuatu produk. Setiap komponen mempunyai fungsinya yang tersendiri. Input ini akan menggerakkan keseluruhan sistem mekanikal untuk melakukan tugas tertentu. Iaitu yang pertama input, yang kedua proses dan yang ketiga ialah output. Kita lihat contoh yang pertama iaitu basikal. Komponen asas dalam sebuah basikal. Saya percaya kebanyakan anda semua memiliki basikal di rumah, bukan? So, mari kita lihat satu persatu komponen asas yang terdapat pada sebuah basikal. Handle. Ini adalah handle basikal. Komponen asas yang kedua ialah brake. Basikal mesti mempunyai brake untuk keselamatan. Komponen yang ketiga, pelana ataupun tempat duduk. Yang keempat ialah roda hadapan, pedal dan roda belakang. Mari kita lihat satu persatu bahagian basikal yang mempunyai komponen mekanikal. Komponen mekanikal pada sebuah basikal. Handle. Ini handle.
Handle mengawal haluan basikal sama ada ke kiri, ke kanan atau ke hadapan. Pengguna dapat menggerakkan handle ini kerana mempunyai galas bobola. So, dengan adanya galas bobola pada bahagian handle basikal ini, maka anda boleh menggerakkan ia ke kiri, ke kanan ataupun ke hadapan. Seterusnya, bahagian brek basikal. Okay, sistem brek ini untuk memperlahankan atau memberhentikan basikal yang sedang bergerak. Okay, tuas digunakan dalam sistem brek ini untuk mencengkam tayar basikal semasa anda menarik tuas brek ini. Seterusnya, pelana. Okay, pelana atau tempat duduk ini boleh dilaraskan tinggi rendahnya mengikut kepada ketinggian penunggang ataupun mengikut keselesaan penunggang. Ini menggunakan gelongso. Okay, sistem mekanikal gelongso di bahagian batan besi yang memegang pelana itu. Roda hadapan basikal. Okay, roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Okay, galas bobola yang terletak pada roda membenarkan roda berputar dengan mudah. Okay. Pedal basikal ini, pedal akan berpusing apabila dikayuh dan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Okay, rantai dan gear yang terdapat pada pedal ini memainkan peranan sebagai komponen penghantar kuasa. Roda belakang juga bergerak mengikut kayuhan pedal basikal, iaitu kuasa daripada pedal basikal ini menarik roda belakang bergerak mengikut kayuhan. Okay, roda belakang ini bergerak kerana adanya gear dan rantai. Proses komponen mekanikal pada sebuah basikal. Input. Okay, input kepada proses ini ialah pedal dan engkol. Proses. Gear dipacu bersambung dengan gear pemacu menggunakan rantai, iaitu gear pada pedal basikal tadi dan gear pada roda belakang. Okay. Gear dipacu bersambung dengan gear pemacu menggunakan rantai. So, kedua-dua gear itu disambung menggunakan rantai. Maka berlaku pergerakan pada roda belakang yang akan menggerakkan basikal. Itu proses. Manakala outputnya ialah roda belakang berpusing menggerakkan basikal. Itu adalah output. Galas bobola pada roda membantu mengurangkan geseran. Mari kita lihat contoh yang kedua, iaitu monopod. Saya percaya kebanyakan anda mempunyai monopod untuk mengambil gambar menggunakan handphone. Okay, semua anda tahu apa itu monopod, bukan? Mari kita lihat bahagian ataupun komponen mekanikal yang terdapat pada sebuah monopod. Okay,
pedal. Pedal ini merupakan bahagian di mana anda meletakkan telefon. Pautan. Okey, bahagian pautan ini terdapat pada pedal. Fungsi pautan ini adalah untuk memegang handphone anda supaya tidak terjatuh. Ini gelungso. Okey. Anda boleh memanjang dan memendekkan batang pada monopod ini, boleh melaraskannya mengikut saiz yang anda kehendaki, jarak yang anda kehendaki, dengan melaraskan secara gelungso. Seterusnya, proses komponen mekanikal pada sebuah monopod. Itu terdapat bahagian input, proses dan output. Okey, inputnya ialah gelungso yang terdapat pada bahagian batang dan pautan pada bahagian pemegang telefon ataupun pedal. Gelungso pada bahagian batang monopod boleh digerakkan turun dan naik untuk dipanjangkan. Manakala bahagian tersebut berpaut antara satu sama lain dan bahagian pedal di mana telefon diletakkan. Output. Bahagian pautan ataupun pedal memegang telefon monopod boleh bergerak ke atas ke bawah. Manakala batang monopod boleh dipendek atau dipanjangkan secara gelungso yang boleh mengurangkan geseran pergerakan batang monopod yang berlainan saiz. Antara contoh-contoh lain produk yang terdapat di sekitar anda ialah payung dan beg pakaian beroda. Tugasan 1 untuk pembelajaran anda pada hari ini ialah lihat pada muka surat 28 modul RBT anda. Anda pilih mana-mana produk sedia ada di persekitaran anda. Kemudian buat lakaran ataupun tampal gambar tersebut pada muka surat 28 ini. Kemudian labelkan komponen asas produk tersebut. Okey. Labelkan komponen asas produk tersebut termasuklah komponen mechanical pada produk tersebut. Tugasan 2. Berdasarkan produk yang telah anda pilih tadi, terangkan bagaimanakah komponen dalam sistem mechanical itu berfungsi dengan membahagikannya kepada input, proses dan output. Anda boleh menerangkannya dengan merujuk kepada contoh-contoh yang telah saya jelaskan dalam video pembelajaran sebelum ini. Okey, pastikan anda telah menyiapkan tugasan yang diberikan ini sebelum kita memulakan kelas yang berikutnya pada minggu hadapan. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan.